Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayat yang ke 204. Ayat ke 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayat ini targhib ilal jihad, mendorong ke arah jihad, mendorong supaya berjihad fi sabilillah. Wa minan nas, dan di kalangan manusia ada sebahagian manusia ni may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, perkataan ia itu menakjubkan kamu, perkataan dia menakjubkan kamu fil hayatid dunya, masa dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullah, dan dia bersaksi pada Allah Ta'ala ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hati dia. Wa huwa aladul khisam, padahal dia ini satu orang yang sangat keras permusuhan dan penentangan dia. Itu ada di kalangan munafik, yang mana bila dia bercakap, kata-kata dia itu mudah diterima. Kata-kata dia itu mudah diterima oleh manusia. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW pun tertarik, seperti mana yang sini, Nabi Muhammad SAW tertarik dengan kata-kata orang munafik. Mana pandainya golongan munafik ni bercakap sehingga terkesan kepada Nabi SAW. Fil hayatid dunia sini mana menafikan akhirat lah. Menafikan akhirat. Dunia saja ya gitu. Kata-kata di dunia ni macam laku lah. Tapi kata-kata dia di akhirat tak laku. Kalau kata-kata dia ni di akhirat tidak laku. Jadi orang munafik ni
Bila dia bercakap, percakapan dia tu dengan kepetahan bercakap dia itu memberi kesan kepada kamu ya Muhammad. Memberi kesan kepada kamu ya Muhammad, dan inilah bentuk sihir. Ini bentuk sihir. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lain mengatakan inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Sungguhnya ada sebahagian bayan penerangan ni, penjelasan, penerangan sihir. Ia adalah sihir. Karena sihir sini memberi ta'ajub kepada seseorang lain. Kata-kata dia tu memberi kesan kepada orang lain. Sehingga apa yang dia buat salah tu dia nampak seperti betul. Dia nampak seperti betul, dia nampak seperti bagus apa yang diperkatakan olehnya. Maka sebab itulah umpama sihir, sihir ni memberi kesan kepada manusia. Sehingga kesan dia itu bila sesiapa kena sihir, dia akan kena apa-apalah yang disihirkan itu. Contoh dipisahkan ke, dipisahkan suami isteri ke, seperti mana disebut dalam Al-Quran. Maka itu adalah sihir antara yang boleh memberi kesan mudarat. Boleh memberi kesan mudarat bawah tahtal asbab lah maknanya. Jadi kata-kata pun juga adalah tahtal asbab. Tahtal asbab yang mana dia itu mensihirkan manusia sehingga terkesannya manusia dengan kata-kata orang itu. Umpama sihir yang orang buat sihir. Umpama sihir yang orang buat sihir. Yang mana orang yang buat sihir pun ada baca. Yang ini pun ada baca. Iaitu baca sini dia ulaskan dengan bayan penjelasan perkataan dia yang memberi kesan kepada pendengaran orang lain. Jadi itu yang disebutkan di dalam hadis, keadaan orang-orang yang kafir ataupun orang yang munafik, kata-kata dia itu membawa kesan. Kata-kata dia itu membawa kesan kepada orang yang lain. Umpama sihir. Dan hadis itu pun juga terbalik. Untuk terbalik pun ya juga. Contohnya, orang yang beriman. Dia mengucapkan perkataan dengan kefasihan dia. Memberi kesan kepada hati orang lain. Bila memberi kesan kepada hati orang lain, itu pun juga umpama sihir. Tapi contoh yang pertama adalah yang tercela, contoh yang kedua adalah yang terpuji. Jadi sini sihir dia ni dijelaskan dalam Al-Quran. Wahwa aladul khisam. Dia ni sangat keras penentangan dia. Mana kata-kata dia ni walaupun sedap nampak depan mata kamu, depan kamu ni dia bercakap sedap, dia bercakap tu memberi kesan kepada kamu. Tapi hakikatnya dia ni penentang kamu. Dia cakap macam sokong kamu tapi dia tidak sokong kamu. Dia kata dia bersaksi pada Allah Ta'ala, dia ni orang beriman. Tapi sebenar hakikatnya mereka ini, dia ni tidak beriman pada Allah Ta'ala. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan bila dia itu pergi meninggalkan kamu, sa'a fil ard, sa'a sini maknanya bersungguhnya dia berjalan pergi. Bersungguhnya dia itu berjalan pergi. Sini kata-kata kiasan lah. Sini maksud dia kata-kata kiasan. Bersungguhnya dia berjalan pergi fil ardi, di atas muka bumi. Mana pergi ke kata-kata di Madinah ni. Liyufsida fiha, untuk merosakkan di Madinah itu, di bandar itu, di negeri itu, di bumi Allah Ta'ala itu.
Tujuan dia untuk merosakkan. Dia pergi situ untuk merosakkan. Dengan kata-kata dia lah, dengan propaganda dia, dengan kefasihan yang dia bercakap itu, dia nak menghasut orang lain, nak memberi penentangan ke atas Islam. Lagi teruknya dia ni, wa yuhlikal harsa wan nas, dan dia ini nak membinasakan tanaman wan nas dan juga keturunan. Dia ni nak membinasakan tanaman manusia, dan juga dia ni nak membinasakan keturunan manusia dan juga haiwan. Nas ni mana keturunan yang bentuk manusia ataupun keturunan yang bentuk haiwan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Taala tidak cinta kepada pelaku kepada pelaku kerosakan. Pelaku kerosakan ni, pelakuan kerosakan ini tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah Taala. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza qila lahu taqillah, bila diberitahu kepada dia, ittaqillah, hendaklah kamu takwa pada Allah Taala. Hendaklah kamu takwa pada Allah Taala, hendaklah kamu takut pada Allah Taala. Akhadathul 'izzah, kesombongan dia, keangkuhan dia mendorong dia membuat dosa. Mendorong dia melakukan dosa. Yakni terusnya dia ini bila disuruh takut pada Allah Taala, disuruh jaga hukum Allah, sifat sombong dia tu tebal sangat. Sikap keangkuhan dia tu besar sangat sehingga mendorong dia melakukan dosa. Iaitu dosa yang tadilah, menentang. Menentang dan membawa kerosakan di atas muka bumi. Fahasbuhu jahannam, maka cukupnya buat dia neraka jahannam yang Allah Ta'ala sediakan buatnya. Wala bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat yang dia nak pergi tidur situ, ialah itu neraka jahannam. Kemudian ayat yang seterusnya adalah kelebihan jihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada setengah manusia tu, man yashri nafsahu, jenis yang jual diri dia. Jenis orang yang mana jual diri dia. Jual diri sini maknanya korban diri dia. Jual diri sini maknanya korban diri dia. Ibtigha'a mardatillah, semata-mata menginginkan keredaan Allah Ta'ala. Wallahu ra'ufun, dan Allah Ta'ala itu ra'ufun, belas ihsan. Maha belas ihsannya Allah Ta'ala itu bil ibad, terhadap sekalian hamba. Yakni sudah tentunya Allah Ta'ala akan memberinya ganjaran yang besar kepada dia kelak. Karena dia ini sanggup mengkorbankan diri dia dan juga harta dia untuk agama. Dan Allah Ta'ala akan bantu dia dunia dan akhirat. Allah Ta'ala akan bantunya dunia akhirat. In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu membantu Allah, yansurkum, pasti Allah Ta'ala akan membantu kamu.
Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Taala akan memperkukuhkan akidah kamu, pegangan kamu. Bawakan kamu itu hinggalah ke mati. Allah Taala akan memperkukuhkan. Habis itu ini targhib ilal jihad. Lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua. Fil silmi ini mana fil Islam. Masuklah ke dalam Islam. Kafatan, semua sekali. Mana masuk ke dalam Islam, mana masuk menerima hukum hakam syariat yang ada dalam Islam itu. Terima semua. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Yang mana jejak langkah syaitan itu dia tidak mahu ikut semua. Dia tidak mahu ikut semua yang Allah Taala perintahkan. Syariat Allah Taala ni dia tidak mahu terima. Setengah-setengah tu dia tidak mahu terima. Dan itu jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya dia ni, syaitan ini buat kamu sebagai musuh yang jelas nyata. Maka waspadalah dia, janganlah ikut jejak langkah dia yang menghalang kamu daripada berjihad fi sabilillah, yang menghalang kamu daripada menginfakkan di jalan Allah. Sebab sini semua sekali ini berkaitan dengan ayat-ayat yang seterusnya ini, berkaitan dengan jihad. Berkaitan dengan jihad semua. Fa'in zalaltum, maka sekiranya kamu ini gelincir, sekiranya kamu itu lakukan kesalahan dan menyimpang dari jalan yang benar, itu mana zalaltum. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kamu penjelasan bukti yang daripada Allah Ta'ala itu. Fa'alamu, maka ketahuilah, annallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa, lagi maha bijaksana dalam menentukan hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan Allah Ta'ala itu aziz, Allah Ta'ala boleh balas semua sekali pendurhakaan kamu ke atas Allah Ta'ala. Kamu durhaka pada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala boleh balas semua sekali. Habis itu, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Hal sini istifham ingkari. Dalil dia tu sebagai istifham ingkari adalah kerana adanya perkataan illah. Kerana adanya perkataan illah. Dan kalau kita guna dia tu sebagai bukan istifham ingkari, kita guna dia sebagai istifham biasa saja, maka sudah tentunya illah itu perlu tidak diterjemahkanlah. Illah situ tak perlu diterjemahkan kerana illah itu sebagai takkid bagi hal itu saja. Okey, sini jadi hal yang zuruna, tidaklah mereka itu tunggu. Tidaklah mereka itu tunggu illa ayyatiyahumullahu fi zulalin, melainkannya Allah Taala itu datang dalam bentuk gumpalan awan. Fi zulalin minal ghamam. Ghamam itu makna dia sahab. Sahab tu maknanya awan. Makna dia awan. Wal malaikatu tu maknanya atah bagi Allah. Dan malaikat. Allah dan malaikat datang dalam gumpalan awan. Dalam naungan awan. Dalam gumpalan awan, dan iaitu Allah Ta'ala datang dan juga malaikat datang. Dan datang Allah Ta'ala itu datang pada hari kiamat lah. Maksudnya sini, nafqatus tsaniyah, pada hari tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua.
wa qudiyal amr, maka masa tu dibuatkan keputusan Allah Taala. Ditentukan, dihukumkan keputusan Allah Taala ketika itu, yang mana keputusan Allah Taala ada satu puak ke syurga dan ada satu puak lagi ke neraka. Wa inallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Taala lah kembalinya segala urusan-urusan hal itu, semua sekali itu tertakluk pada Allah Taala. Maka bila tertakluk pada Allah Taala, sekarangnya buat perubahan. Sekarang taubat, kembali pada Allah Taala, kembali kepada jalan yang benar. Sini je saya terjemahkan situ, Allah dan juga Allah lah utamanya sini, datang dalam gumpalan awan, itu kita terjemah gitu saja. Ada ulama tafsir yang mentakwilkan ini. Allah Ta'ala datang dalam gumpalan awan, tulis itu Al-la'iqu bihi, selayak Allah. Al-la'iqu bihi, selayak Allah. Macam mana, mana tahu. Kita hari kiamat pun tak sampai lagi. Hari kiamat pun kita tak berada di sana. Allah Ta'ala datang dalam gumpalan awan. Tahu? Mana tahu? Kita tak tahu. Berita sampai, makna tak jelas. Makna tak jelas. Makna dia tu tak jelas. Makna dia tak jelas. Mana ibham. Mana samar. Makna dia tu samar. Lafaz, kira-kiranya kalau lafaz dari sudut bahasa boleh faham lah. Tapi datang zat Allah Ta'ala dalam gumpalan awan, itu tak boleh dipikir dengan akal kita. Akal kita kecil ni lah. Otak kita kecil ni. Otak kita ni yang kecil lah maknanya. Nak bandingkan makhluk lain yang Allah Ta'ala buat ni besar-besar belaka. Kita ni makhluk Allah Ta'ala yang kecil. Tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir. Pasal zat Allah Ta'ala tak ada nak fikir. Kita pasal bumi pun kita tak ada nak fikir dah. Pasal langit lagilah benda jauh. Kena tengok lenggok, tengok ke atas. Lagilah payah kita. Itu pun susah dah. Jadi, hal-hal depan mata gini pun kita banyak tak tahu. Ini kan pula kita nak bahas tentang zat Allah Ta'ala. Yang mana zat Allah Ta'ala itulah yang mencipta kita. Maka dalam ini, yang selayaknya Allah. Datangnya Allah, selayaknya Allah. Macam mana? Mana tahu kita. Bukan kita hakinya. Bukan kita masuk dalam gumpalan awal tu, Allah Ta'ala masuk. Kalau malaikat kita boleh cuba-cuba faham. Kalau Allah Ta'ala tak faham. Maka oleh itulah, kerana tak faham inilah, ada sebahagian ulama tafsir. Dia mentafsirkan ayat ini. Kita tak panggil tafsir, mentakwilkan ayat ini. Dia mentakwilkan ayat ini. Jadi, mentakwilkan ayat ini dengan maksud Allah Ta'ala datang situ, yang ini azab Allah Ta'ala datang. Dia takwilkan dengan maksud azab Allah Ta'ala yang datang. Maka azab Allah Ta'ala yang datang, sebenarnya kali kalau kata azab Allah Ta'ala yang datang, boleh jugalah. Kalau kira-kira logik tu, macam ya. Tapi sini disertakan dengan malaikat yang datang. Maka kita ni sebagai orang yang beriman, apa saja berita yang sampai pada kita, setakat ni saja, maka setakat ni lah. Setakat ni berita setakat ni. Tak perlu ulas. Jangan macam jadi macam kita sekarang ni, setiap benda mesti nak kena ulas. Kan? Mari berita apa-apa dia nak ulas. Jadi dia tu yang maha bijak bijak sana lah, maha bijak sana. Marilah bab apa pun yang tak ada sangkut paut dengan ilmu yang dia ada, dia nak bahas semua sekali. Ya, kita tengok kan dalam media apa semua, ada juga orang-orang yang gini. Sampai ada penyokong-penyokong setia pula. Dia hanya mengulas saja, dan mengulas pula bukan berdasar ilmu dia. Hanya rasa logik dia, rasa sedap dia. Dan memberi kesan kepada pengikut dia. Dan memberi kesan kepada pengikut dia seperti mana hadis yang saya baca tadi lah. Ya. Inna minal bayani la sihra. Sungguhnya bayan penerangan ni, memberi bayan penerangan kepada orang, kefasihan kita bercakap, memberi penerangan kepada orang lain adalah sihir. Sebahagiannya adalah sihir. Sihir ni maknanya memberi kesan kepada sampai kepada hati manusia. Sampai kepada manusia. Mana mudarat tu jadi sampai.
Kalau nak perkataan itu nak membuat kerosakan di atas muka bumi, maka berjaya. Kalau benda tu berkaitan dengan nak buat bid'ah ke, maka berjaya. Perbuatan tu adalah berkaitan nak buat syirik, maka berjaya dengan ulasan dia. Dan orang percaya. Ya, orang percaya. Dan kita kalau benda yang tak betul, benda yang salah, kita kena kata salah. Dia tu salah, maka kita kena kata salah. Itu bohong. Benda yang bohong, baik kita kata bohong. Hal yang zuru, jadi sini yang sama ya. Hal yang zuru, hal sini dengan mana tidak. Tidaklah mereka itu tunggu. Yang zuruna, tunggu. Yang zuruna dengan mana yang taziruna. Tidaklah mereka tunggu, mereka datangnya pada mereka Allah. Datangnya kepada mereka Allah. Macam mana? Allah ikubihi, yang selayaknya Allah. Iaitu yang zuruna situ dengan mana yang taziruna. Yang taziruna tu siapa? Haula'il mazkur. Itu mereka-mereka itu yang sudah disebutkan sebelum pada. Golongan yang menentang Allah. Yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Tu. Golongan tu. Yang ini tidaklah mereka terus-menerus melakukan dosa itu sebenar sekalinya. Duduk mereka sebenar kali sedang tunggu kedatangan Allah Ta'ala dan juga malaikat. Dalam gumpalan awan. Kepada mereka. Dan tujuan pergi itu ada beritahu. Wa qudiyal amr. Diberikan keputusan hukum ada ke syurga, ada ke neraka. Mana? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian itu masuk ke syurga, ke dalam syurga. Sebahagian lagi masuk dalam neraka. Habis itu. Jadi ayat yang seterusnya salbani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul 'iqab. Ini misal takhwif duniawi. Contoh berita nak bagi takut pada kita tentang azab dunia. Bahayanya azab dunia. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanya pada puak-puak Bani Israel tu. Tanya mereka. Kam atainahum. Berapa banyaknya? Berapa banyakkah? Kami sudah bagikan kepada mereka ayat-ayat. Ayatin, ayat-ayat, tanda-tanda bayyinah yang memberi penjelasan. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada mereka. Wa man yubaddil ni'matallah. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah Ta'ala. Min ba'di ma ja'atuhu, setelah datangnya ia. Datangnya nikmat Allah Ta'ala itu kepadanya. Yakni tidak beramal dengan nikmat Allah Ta'ala. Tidak beramal dengan ayat-ayat Allah. Tidak beramal dengan kitab-kitab Allah itu. Maka yang tidak beramal, yang tukar nikmat ini, nikmat ayat Allah, nikmat kitab Allah ini, sehingga dia tidak beramal, fa innallaha syadidul 'iqab. Maka ketahuilah sungguh Allah Ta'ala itu sangat keras yang memberi azab. Dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Kenapa jadi gitu? Zuyyana lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yasgharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah.
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina, dihiaskan buat orang kafir kehidupan dunia ni lalu mereka itu yaskharuna wa yaskharuna minal ladina amanu, mempersendakan di kalangan orang-orang yang beriman. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah, dan orang yang bertakwa itu fawqahum, di atas mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah Taala itulah yang Maha memberi rezeki kepada siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki, tanpanya adanya hisab, tanpa adanya hitungan. Sini sebagai jawab syubhah. Jawab syubhah yang mana mendakwa, tengok tu Nabi. Tengok orang-orang yang mengikut Nabi tu. Kenapa mereka itu ramai di kalangan orang yang susah-susah? Dan kedudukan dia dalam masyarakat pun pula rendah. Nak dibandingkan dengan pokok kita, ramai pokok kita ni kedudukan tinggi. Lepas tu banyaknya harta. Nak dibandingkan dengan orang yang beriman. Jadi kalau dia ni benarnya ahlullah, mestilah Allah Ta'ala akan tolong dia, bagi dia senang, bagi dia pangkat tinggi ke, kedudukan yang tinggi di atas dunia ini. Maka sininya Allah Ta'ala jawab, zuyyina lil ladina kafaru. Allah Ta'ala bagi hias bagi orang kafir ni, Allah Ta'ala bagi hias je. Hias pada dia, al-hayatud dunia, kehidupan dunia ni nampak cantik. Kehidupan dunia ni nampak bagus. Allah Ta'ala hias kepada orang kafir kita. Dan mereka tu jadi sombong. Jadi sombong, peliknya mereka itu mendapat nikmat dunia. Akibat daripada kesombongan dia, wa yaskharuna minal ladina amanu. Mereka mempersendakan orang-orang yang beriman. Mereka mempersendakan orang-orang yang beriman. Orang beriman ni dianggap lekeh bagi mereka. Maka dia akan lekehkan, memperhinakan orang-orang yang beriman, yang nampaknya kurangnya harta di kalangan masyarakat, kurangnya pangkat di kalangan masyarakat, kurangnya pengaruh di kalangan masyarakat. Orang-orang ini jadi target-target mereka lah, untuk memperendah-rendahkan Islam. Tapi Allah Ta'ala jawab tidak gitu. Walladzina taqau, orang yang takwa ni, pokok mana pun fawqahum, atas pada mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Mana bila di akhirat, nampaklah sebenar sekali darjat siapa yang paling tingginya. Dunia nampak pokok kamu, sampai adanya pangkat-pangkat tinggi yang memberi pengaruh kepada orang-orang yang bawah tu. Tengok di akhirat tu siapa dia yang tingginya. Sebab orang yang bertakwa pastinya akan tinggi, apa sini, wattaqfau kaum yang tinggi, atas pada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kerana mereka golongan ini, orang yang kafir ini, mereka itulah duduk di dasarnya neraka. Mereka inilah yang berada di dasar neraka, duduk di dalam itulah mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Ta'ala itu bagi rezeki pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kamu tak usah kata gitulah. Pokok kamu pun bukan semua kaya pun. Pokok kamu bukan semua kaya pun. Contohnya Abu Jahal, walaupun dia jadi Raja Mekah, walaupun dia jadi Raja Mekah, Abu Jahal dia ni bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya, tapi dia ramai anak. Dia bukan orang kaya, tapi dia ramai anak. Jadi kalau nak kata kaya, pokok kamu sendiri pun bukan kaya pun. Ada yang bukan kaya pun. Setakat anak yang kayanya. Harta bukan kaya. Lepas tu ada pangkat. Itu je. Tidak kaya tapi boleh pangkat. Boleh pangkat jadi Raja Mekah. Tapi kedudukan kamu di akhirat, kamu lebih rendah. Kamu lah duduk di bawah tu. Kerana orang yang bertakwa lah berada di atas. Jadi jangan kamu terpesong sehingga kamu tengok orang itu
nilainya adalah nilai amal. Nilai itu nilai amal. Ada setengah orang itu dia katalah niaga ni kita ada orang tanya dia, niaga pasal niaga dia. Macam mana kaya ni? Dia katalah dia banyak buat amal. Dia kata dia banyak buat amal. Banyak buat amal mana dengan banyak buat amal mana? Seolah-olah dia nak kata banyak dia buat amal, maka banyaklah harta yang dia dapat. Gitulah bagi dia. Kemudian satu lagi perkataan yang sebaliknya, mafhum yang sebaliknya. Dipanggil mafhum dia. Jadi mafhum yang sebalik dia apa dia? Mana pokok-pokok miskin-miskin itu sebenarnya dia pokok yang kurang amal. Itu mana dia? Orang yang miskin itu mestilah tu yang kurang amal tu. Kurang solat tahajud ke apa tu? Kurang solat hajat ke apa? Ada kurang buat amal tu. Sebab kurang buat amal itulah dia tu miskin. Ya, hina dina tu. Dia seolah-olah gitulah. Tanggapan dia, tanggapan yang salah. Kerana Allah Ta'ala beritahu sini, wallahu yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan kerana kamu buat amal. Kalau kira amal, Nabi paling kaya lah. Nabi Muhammad SAW yang paling kaya. Sahabat-sahabat Nabi yang paling kaya. Kaya mana? Kaya atas dunia sekarang ni tak ada siapa boleh lawan dia. Tak ada siapa boleh lawan dia. Sebab apa? Dia yang paling banyaknya pahala. Nabi yang paling banyaknya pahala. Sahabat-sahabat Nabi pula yang paling banyaknya pahala yang setelah Nabi. Kerana ilmu itu disampaikan oleh mereka. Maka sudah tentunya saham-saham untuk para sahabat Nabi ni banyak. Maka mereka ni lah yang paling kaya kira-kira. Maka jangan terpesong dakwaan setengah-setengah orang sudah menjadi akidah di tempat kita. Kena buat amal banyak. Dia kata kena buat amal banyak. Sepatutnya dia cakap doa. Semua sekali ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Dia dapat rezeki, dia kata Alhamdulillah. Ya. Dan dia kena sebutnya Masya Allah la quwata illa billah. Dia kena sebut Masya Allah la quwata illa billah ni dia kena sebut. Sekiranya dia nak masuk ke tempat-tempat yang bolehnya, yang adanya tanggapan dia itu untuk memperlekehkan seseorang. Kalau ada tanggapan gitu dia nak pergi ke tempat kerja dia tu ada tanggapan gitu, dia tegur sebutnya Masya Allah la quwata illa billah. Sebab apa? Biar dia jelasnya dalam fikrah dia bahawasanya semua sekali ni Masya Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan Allah Ta'ala saja. Kemampuan kita ni tak ada, Allah Ta'ala yang mampu. Maka Allah Ta'ala bagi rezeki pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala bagi luas kepada kita. Bukan kerana amal kita pun. Sebab tu golongan-golongan gini, dia salah faham, salah tanggapnya dia tu terhadap Allah Ta'ala. Kerana ukuran dia orang tu baik adalah kekayaan. Kenapa dia jadi gitu? Kerana dia zuyyina. Dihiaskan kepada dia. Dunia ni nampak cantik. Maka kategori dia ni sebenarnya kali zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiaskan bagi orang-orang kafir. Kehidupan dunia ni nampak bagus. Maka dia ni Allah Ta'ala gelarkan kepada dia. Walaupun dia Islam, Allah Ta'ala gelarkan dia ni, kamu ni macam orang kafir lah. Kamu ni macam orang kafir lah. Bukan maksudnya terus kafir sini. Tapi kamu ni macam orang kafir lah. Sehingga dunia ni nampak berhias. Semua pasal dunia ni nampak cantik sehingga kamu tak nampaknya kecantikan yang sebenar yang di akhirat. Kebahagiaan yang sebenar yang di akhirat tu kamu tak nampak. Habis itu. Kana nasa ummatan wahidah. Adalah manusia ni satu umat saja. Manusia ni asal silahnya dia tu adalah satu umat saja. Kemudian mereka berselisih. Satu umat sini maknanya satu umat muttafiqina ala tauhid. Mereka itu bersepakat di atas tauhid. Itu asal. Asal usul manusia ni semua sekali ni mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi sesat tu kenapa? Selepas pada tu. Selepas pada tu jadi sesat. Maka mereka pun berselisih tentang tauhid. Dengan cara dia letak
Dia memperingati orang mati dulu, ataupun dia selepas pada itu dia letak gambar untuk memperingati, kemudian dia letak patung untuk peringati, kemudian selepas pada patung tu dia tak sembah lagi. Lepas pada tu dia pun sembah pula. Mari kemudian pada tu sembah pula. Habis itu fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Maka Allah Taala utusnya kerana berselisihnya mereka ni tentang tauhid, Allah Taala utusnya nabi-nabi memberi berita gembira kepada orang yang menerima tauhid. Wa mundhirin, dan juga memberi ancaman kepada orang yang menolak tauhid. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Taala turunkan bersama dengan mereka itu kitab bil haq yang mengandungi kebenaran. Liyahkuma tu situ adalah muta'alliq kepada anzala. Muta'alliq kepada anzala. Bila muta'alliq kepada anzala maknanya Allah lah. Muta'alliq kepada anzala maknanya Allah. Iaitu Allah Ta'ala menghukumkan, supaya Allah Ta'ala dapat menghukumkan bainan nas, di kalangan manusia, akan kesalahan-kesalahan yang dia buat itu. Fi ma khtalafu fi, akan kesalahan apa, iaitu yang mereka itu berselisih tentangnya, di dalamnya. Wa ma khtalafa fi, dan tidaklah berselisihnya di dalamnya itu, berselisih di dalamnya itu, nya situ fihi, yang sebelum pada ni pun fihi situ kitab pun boleh, kebenaran pun boleh, ilmu pun boleh. Itu antara dia. Mana tandalah kitab, kebenaran, ilmu. Dan tidaklah mereka itu berselisih dalam kitab itu, dalam ilmu itu, dalam kebenaran itu, illalladzi, tidak yang berselisih itu melainkan alladzina utuhu, orang yang diberinya kitab kepadanya, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelahnya datangnya pada mereka penjelasan tentang bukti itu, penjelasan tentang dalil-dalil itu yang diterangkan oleh nabi-nabi yang nabi-nabi mereka itu. Jadi kenapa jadi berselisih juga tu? Baghyan bainahum, karenanya adanya kezaliman, penganiayaan lah. Baghyan situ dengan mana penganiayaan daripada mereka, hasadan, dan juga hasad lagi. Baghyan sini dia boleh pergi pada dua, makna dia penganiaya, buat zalim lah maknanya. Baghyan ni makna buat zalim pun boleh. Satu lagi dengan makna hasad. Hasad lagi. Baghyan bainahum, sifat mereka ini suka buat zalim kepada yang lain, dan juga hasad dengki dengan yang lain. Lalu mereka itu baghyan bainahum, di kalangan mereka itu dia bersifat zalim dan hasad dengki. Fahadallahu alladziina amanu, hada sini taufik. Fawaffaqa, fahadallahu sini maknanya fawaffaqa. Maka Allah Taala memberi taufik. Taufik ni kalau kita kata taufik itu maknanya al-isalah ilal matlub lah makna dia. Hidayah yang bermaksud al-isalah ilal matlub. Bawa sampai kepada destinasi, bawa sampai kepada tempat yang dimaksudkan. Mana pimpinlah, pimpinan. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah pimpinan Allah. Jadi pimpinan Allah Ta'ala-nya, Allah Ta'ala pimpin alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sini maknanya orang yang nak beriman. Orang yang beriman sini maknanya orang yang nak beriman. Orang yang nak beriman dengan kitab tu, orang yang ada rasa nak beriman dengan kitab tu, Allah Ta'ala bantu bagi taufik. Allah Ta'ala bantu bagi taufik. Lima khtalafu fihi. Lima situ mana ma'rifata ma. Tu asal dia. Mengetahui ia. Mengetahui ia ma tu sesuatulah. Ma tu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita ni, sukar kita nak terjemah ma ni asal dia jenis silah ya. Silah ni biasa nak terjemah dia yang ataupun sesuatu. Ataupun bahasa Urdu dia panggil kush. Gitulah makna dia.
Jadi nak terjemah tu tak ada. Ma ni nak terjemah dia tak ada. Maka kita terjemahnya dari kalau selepas pada ma tu ada min. Selepas ma tu ada min. Maka min tu kena ingat. Min situ lil bayan. Min yang seterusnya lil bayani ma. Dia untuk memberi bayan penjelasan akan ma itu apa. Maka kita terjemah min situ dengan makna ya'ni pun boleh lah. Min dengan makna ya'ni. Sebab kalau ya'ni itu kalau kita terjemah pada ma tu kita terjemah akan apa yang mereka itu perselisih dalamnya, yakni kebenaran. Yakni kebenaran. Kita tengok molek lah tu. Tengok molek. Tengok sekali lagi. Wallah apa ni? Lima situ mengetahui mengetahui apa? Mengetahui apa? Apa ataupun apa yang mereka itu berselisih fihi dalamnya min situ dari situ dengan mana yakni al-haq, yakni kebenaran. Kenapa kita terjemah yakni itu terjemah kepada ma tu. Sepatutnya kalau kita tak terjemah ma tu senang je. Maka Allah Taala bagi hidayah kepada orang yang beriman, orang yang ingin beriman itu mengetahui kebenaran. Kita terjemah mas itu terus kepada kebenaran. Mengetahui apa? Mengetahui kebenaran yang diperselisihkan dalamnya itu. Yang mereka pokok tu perselisihkan itu, mereka itu tahu. Mereka itu tahu dengan hidayah Allah. Bi'idnih, dengan izin Allah. Dengan kurnian Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Ta'ala boleh bagi petunjuk juga yang sama kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki ila siratim mustaqim. Maka hendaklah kamu nak kepada iman. Itu maknanya. Hendaklah kamu nak kepada iman, nak mencari kebenaran, nak kepada kebenaran. Kena ada perasaan nak tu. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Sini targhib ilal jihad juga. Nak mendorong kita supaya berjihad fi sabilillah. Am hasibatum, adakah kamu rasa an tadkhulul jannah, kamu dapat masuk syurga? Adakah kamu rasa kamu dapat masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Padahal belum datangnya kepada kamu yang sama umat-umat yang sebelum daripada kamu. Yang sama dengan umat-umat yang sebelum daripada kamu. Di kalangan umat-umat yang sebelum daripada kamu. Massathumul ba'sa. Ditimpanya kepada mereka al-ba'sa, kesulitan, wad-dharra, dan kesakitan, wazulzilu, dan digoncang-goncangkan mereka itu dengan perbagainya jenis ujian, hatta sehinggalah yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu, berkatanya Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, bersama dengan Rasul itu, dia kata apa? Mata nasrullah. Mata sini soalan, tapi soalan ni ada dua. Satu soalan ragu, satu soalan yakin. Maka mata sini adalah soalan yakin. Bukan pertanyaan bentuk ragu. Bukan pertanyaan bentuk ragu. Sebab tanya ada dua. Siapa-siapa bertanya pun memang ada dua. Satu tanya bentuk yakin, satu tanya bentuk ragu. Maka sini tanya ni, mata bila? Bila dengan bentuk yakin, bila dengan mana? Betul ke? Dengan mana? Betul ke? Memang tak mari dah ni. Mana tu soalan mata untuk benda yang tak yakin. Ini pula mata soalan untuk yang yakin. Mata nasrullah, bilalah pertolongan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana pasti Allah Ta'ala tolong. Nasrullah pasti.
Seperti mana disebutkan dalam surah Muhammad, in tansurullah yansurkum, sekiranya kamu tolong Allah, Allah Ta'ala pasti akan tolong kamu. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala nak tolong. Pastinya Allah Ta'ala akan tolong kamu. Sekiranya kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolongnya kamu. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallah, sungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Pertolongan Allah Ta'ala itu dekat. Ini ayatnya sebagai ijabah ilahi. Penerimaan doa. Sebab mata nasrullah situ maknanya doa. Ya Allah, bilalah datang pertolongan kamu, ya Allah. Gitulah makna dia. Jadi bila sini makna kami sudah yakin dah apa yang kamu tu. Jadi kami nak tahu bilalah datang. Mana bilalah datang, mana satu perkataan yang berbentuk cepatlah datang. Cepatlah datang pertolongan. Maka bila sampai tahap ini, maknanya goncangan ujian Allah Ta'ala itu sangat besar. Dan Allah Ta'ala uji walaupun orang yang Allah Ta'ala kasihi seperti Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala uji, benar. Jadi bila Allah Ta'ala uji sebegini, kita dalam hal ini pun, kita kena penuh sabar. Menunggunya pertolongan Allah Ta'ala. Kita tahu Allah Ta'ala tolong dalam kita ni bentuk macam mana, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab ada orang ni dapat pertolongan dengan bantuan yang lain. Dapat bantuan, tapi bantuan tu bukan daripada dia sendiri, daripada orang lain. Contohnya fitnah. Di fitnah pula tentang, contohnya di fitnah tentang merasa. Saya ingat dulu di fitnah tentang merasa. Kemudian saya dapat tahu, kemudian selepas pada itu pula, orang lain tolong jawab bagi pihak kita. Orang lain tolong jawab bagi, tolong kita. Tolong membela kita. Dan dia, kita tak tahu cerita tu, melainkan dia beritahu kita. Kita tak tahu pun cerita tu. Kita tahu setelah lama barulah dia beritahu, dulu ada orang ni bawa cerita-cerita gini. Cerita fitnah. Lepas pada bawa cerita-cerita fitnah itu, dia sebagai pembela. Dia pun bela dan dapat pembetulan kepada yang lain. Maka itu adalah bentuk pertolongan Allah Ta'ala yang gaib. Kita tak tahu. Kita tak tahu menahu. Sebab itu dalam bab pertolongan Allah Ta'ala ni, dia adalah cerita yang majhul. Kita tak tahu. Tolong tu, Allah Ta'ala tolong kita ni bentuk macam mana. Maka kita ni hanya yakin pada Allah Ta'ala, teruskan doa. Itu je. Teruskan doa, minta pada Allah Ta'ala, maka pastinya Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada kita. Sekiranya benarnya kita ni ikhlas dalam menolong Allah. Tolong Allah ni apa? Kita tolong agama. Benda yang kaitan dengan Allah Ta'ala, semua kita tolong. Sebab kata tolong Allah, tolong nak kata terjemah dia, tolong agama Allah pun boleh. Tolong Allah ni maksud dia adalah apa saja yang kaitan dengan Allah Ta'ala. Kan? Apa saja yang kaitan dengan Allah Ta'ala, kita tolong. Sebutlah pasal apa pun. Kitab Allah ke, Rasulullah ke, Nabi Allah ke, kita tolong. Termasuk wali Allah lah. Wali Allah. Kalau wali Allah yang sebenar, orang mukmin sebenar, maka kita sudah tentu kita tolong. Kita tolong semua sekali. Apa saja yang ada kaitan dengan Allah. Cuma bagi setengah ulama tafsir, dia terjemah Allah situ mana intasurallah, sekiranya kamu tolong Allah. Tolong Allah tu dia kata agama Allah saja. Macam dia sempitkan sangat. Tapi sebenarnya kali luas makna dia. Apa saja kaitan dengan Allah. Apa saja kaitan dengan Allah Ta'ala, kamu tolong, Allah Ta'ala pasti akan tolong itu. Apa saja. Sebab pembelaan ni ada orang bela benda-benda kecil je. Bela benda-benda kecil je. Mana kerja dia dalam bab agama mungkin kecil je. Ya. Contoh kalau dia tolong tapi secara tak langsung. Tolong tapi secara tak langsung. Kalau sapu sampah ke, di madrasah ke, gana ke, tolong benda gitu. Maka yang secara tidak langsung itu pun termasuknya tolong. Tolong yang ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Maka pentingnya kita ni, apa saja yang kaitan dengan Allah Ta'ala, kerana nama Allah Ta'ala yang hebat tu, dia tu ada kaitan dengan nama Allah, maka kita akan tolong sungguh-sungguh. Gitu. Habis itu,
Yas'alunaka madza yunfiqun. Sini pula habis cerita pasal jihad. Habis cerita pasal jihad, mari pula bahagian lain pula sini adalah pasal infak. Mari sini pula bahagian infak. Jadi infak ni sebenarnya kali kerana berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala tak baginya satu orang itu memiliki segalanya. Allah Ta'ala tak buat gitu. Ada tapi tak ramai. Ramainya tak sama. Ada orang itu memiliki mana dia itu kalau bab nak tolong dengan kederat dia tu boleh. Ada orang. Tapi ada orang itu boleh tolong dengan harta dia. Ada orang itu boleh tolong dengan harta dia. Ada orang itu boleh tolong dengan ilmu dia. Ada orang itu boleh tolong dengan ilmu dia. Ada orang boleh tolong dengan pengaruhnya. Jadi banyak. Jadi sininya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu, madza yunfiqun. Apa dan di mana mereka itu boleh infak? Di mana dan apa yang bolehnya mereka itu infak? Qul jawablah pada mereka, ma anfaqtum, apa yang kamu infakkan itu, min khairin, bila sebut kata min khairin sini, harta yang sedikit atau banyak, itu mana? Min khairin situ maknanya harta. Jadi harta yang dimaksud sini, harta yang sedikit kah, harta yang banyak kah, yang kamu infakkan. Dan diserahkan kepada mana? Falil walidaini wal aqrabin. Bagilah kepada ibu bapa, wal aqrabin, bagilah kepada kaum kerabat. Wal yatama, bagilah kepada anak yatim. Wal masakin, dan bagilah kepada orang miskin. Wa binis sabil, dan bagilah kepada orang yang putus bekalan di tengah jalan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu lakukan min khairin, dari kebaikan itu, dari kebaikan yang dimaksudkan sini infak ataupun selainnya lah, infak ke ataupun selain infak, innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui semua sekali apa yang kamu lakukan. Kamu tak beritahu pun, memang Allah Ta'ala dah memang sedia tahu dah. Dan bila Allah Ta'ala dah sedia tahu, maka pastinya Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan amal yang kita lakukan itu. Allah Ta'ala akan pastinya memberi balasan yang sentimpal buat kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun wa antum la ta'lamun. Difardukan ke atas kamunya qital. Qital di mana perang, berperang. Wa huwa kurhul lakum, perang itu barang yang ditakuti oleh kamu. Siapa-siapa pun tak suka akan perang. Itu memang Allah Ta'ala tak nafi. Perang-perang ni siapa dia suka? Susah berperang ni susah. Kita kena training untuk berperang. Nak training dia tu kena ambil hari masa. Selepas pada kita training berperang tu, kita pergi ke medan perang pula. Lepas tu nak pergi ke medan perang, kita ni baru dalam training ni mana praktikal lah maknanya. Mana kita kena praktikal dulu situ sekejap. Lepas pada tu lah barulah diberi kepercayaan. Bolehnya bawa diri sendiri, bawa jemaah kau macam mana kau untuk berperang. Lepas tu nak pergi tu bukan senang. Nak pergi tu adanya panasnya, adanya sejuknya, dan adanya kemungkinan bahaya-bahaya yang banyaknya, kemungkinan besarnya yang kita akan dapat. Maka peperangan ni tak ada benda yang suka. Benda yang tidak suka. Benda yang tidak suka. Jadi yang tidak suka sini, iaitu adalah yang tidak disukai oleh kamu lah. Tidak disukai oleh kamu, siapa-siapa pun tak suka. Kalau tengok di sudut itu, memang tak suka. Mana tengok sebelah tapai, orang panggil setapan saja. Sebelah tapai, sebelah tapai.
Tengok sebahagian saja. Ya. Tak tengok sebelah sana. Kita tengok ni kena tengok dua-dua belah pihak baru nak nampak. Ya. Tengok satu arah saja mungkin tak nampak. Jadi sebab tu sini sebutnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan barangkali je benda yang kamu semua sekali itu tak suka akan sesuatu itu wa huwa khairul lakum. Yang sesuatu yang kamu tak suka tu baik untuk kamu, mana kamu tahu? Mana kamu tahu? Yang kamu rasa itu kamu benci ataupun tak sukalah. Padahal benda yang kamu tak suka itu adalah baik buat kamu. Baik buat kamu. Ada satu orang perempuan, dia benci sangat kepada satu orang lelaki. Ada satu orang perempuan tu, dia benci sangat kepada satu orang lelaki. Benci sangat-sangat. Habis benar pasal orang lelaki itu, dia kutuk. Dia kutuklah. Tak semak lah, huduh lah, perangai pula huduh lah, pula itu tak kena ini. Serba-serbi tak kena. Tiba-tiba dia kahwin dengan perempuan, lelaki. Dia kahwin dengan lelaki. Dia kahwin. Hak dia duk beci tu dia kahwin. Sebab apa dia kahwin juga? Sebab dia nampak adanya benda yang dia suka. Dalam banyak-banyak yang dia tak suka tu, ada benda yang dia suka dan suka itu sudah mencukupi bagi dia, maka dia pun kira jadi. Tak apalah, aku jadi bini kamu. Beres. Beres. Kerana adanya satu benda. Kerana ada satu benda yang dia rasa suka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali yang kamu suka pula. Ni pula. Yang kamu duduk suka-suka tu wa huwa syarrun lakum. Barangkali ia buruk buat kamu. Allah Ta'ala sengaja beritahu gini nak bagi sedar pada kita. Bahawasanya perang ni kalau tengok satu sudutnya tak baiklah. Perang tengok satu sudut memang tak baik. Tapi kalau boleh memberi hidayah kepada orang itu dan juga yang lain asbab daripada peperangan itu, maka itu kebaikan yang banyak. Itu kebaikan yang banyak. Yang dapat daripada peperangan, letih pun berbalik. Ya, macam kita sembelih binatang. Kita sembelih binatang dengan lembu, nak perebah lembu bukan main susah kan. Kita perebah lembu, lepas perebah lembu dengan letih ke diri, perebah lembu tu ikat ke rana ke, rebah ke lembu tu, kemudian sembelih dia, lepas sembelih dia kita pun melapah dia, lepas lapah dia tu kita potong-potong pula, lepas pada potong-potong pula kita masak kepada dia, lepas tu kita makan. Letih-letih kita pun berbaloi kerana kita dapatnya makan tadi. Kita dapat last sekali dapat juga sup lembu, sup kaki lembu. Jadi sedaplah pula. Jadi bila sedap dia tu, tak ingat habis dah yang kita susah. Oh, susah sebenarnya kalinya. Nak selesai nak perebah lembu tu, nak bolehnya lembu itu dimakan. Lembu itu nak makan. Jadi, kalau kita tengok pada sudut yang susah, maka kita baik tak payah langsung lah. Tak payah makan lembu pun tak apa. Gitu. Tapi tak termakan lembu lah kita. Kerana kita tak nak susah tu. Maka inilah Allah Ta'ala nak beritahu, benda yang kita tak suka, barangkali itu pula adalah kebaikan. Kebaikan buat kita. Benda yang kita tak suka, kebaikan. Benda yang kita suka, keburukan. Boleh jadi. Maka Allah Ta'ala nak suruh kita tengok sudut ni, nak suruh kita berfikir lebih luas lagi. Maka dengan kamu tengok, berfikir sebegitu, maka peperangan itu adalah satu benda yang baik. Satu peperangan yang baik. Yang mana hasil dia, sebab nak kepada hasil dia. Hasil dia yang mendapat nikmat yang kekal di akhirat. Maka hasil dia yang kita tengok tu. Hasil kebahagiaan di akhirat, itu hasil yang paling utama, kejayaan utama. Maka berbaloilah dengan mati ke diri, dengan habisnya harta, kerana berjihad. Habis itu wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah Ta'ala tahu dan kamu tak tahu. Allah Ta'ala tahu dan kamu tak tahu. Jadi bila kamu tahu gitu, kamu tahu jenis kamu ni jenis manusia yang tak tahu, maka kena ingatlah apa yang Allah Ta'ala beritahu ni kamu kena sedar sikit. Barangkali
baik, barangkali tak baik. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kamu pula tentang bulan yang haram. Bulan haram yang mana adakah halalnya buat mereka berperang pada waktu? Yani ayahillu lahum al-qital. Adakah halal buat mereka al-qitalu fihi, berperang di dalam bulan haram. Bulan haram ni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan lah. 4 bulan. Qul qitalu fi kabir. Qul, jawablah kepada mereka, qitalu, berperang pada bulan haram itu, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu, berperang pada bulan-bulan itu kabirun, dosa besar. Kabirun, dosa besar. Tapi wasaddun an sabilillah, menghalang orang di jalan Allah, wa kufrun bihi, dan kufur pada Allah, wal masjidil haram. Wal masjidil haram sini maknanya wasaddun an masjidil haram lah, dan halangan daripada masuk ke dalam Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penghuni tanah haram itu, Masjidil Haram itu, minhu, daripada kawasan tanah haram itu, akbaru, lebih besarnya dosa. Lebih besar dosa. Indallah, di sisi Allah Ta'ala, nak dibandingkan kalau berperang tu. Dosa ni dia ada dosa, dan ada yang dosa yang lebih lagi. Dosa ni ada yang dosa besar, dan dosa besar tu ada dosa besar yang lain. Dia jenis gitu dosa. Benda yang sama tapi ada yang sama tu lebih besar lagi. Kan? Ada yang lebih besar lagi. Macam gajah. Gajah tu besar. Ada yang lebih besar lagi pada gajah. Iaitu gajah celup tepung. Gajah celup tepung tu hak lebih besar lagi pada gajah. Mana mesti kena ada hak lebih besar. Lebih besar ni mesti kena ada. Walaupun benda yang sama. Gajah yang sama. Tapi besar. Apa? Masuk dalam tepung, celup tepung, kita masuk tepung dia kata celup dalam lumpur ke dia ke, maka dia tu akan jadi lebih besar. Besar kerana pertebal dia tu. Jadi ada keadaan gitu. Dosa ni dia ada besar, ada jenis dosa tu dia kekal dengan besar gitu saja. Ada yang besar berdouble-double laginya besar dia. Maka sininya berperang di bulan haram dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi kalau buat perangai hak ni, perangai yang seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan ini, sekat orang di jalan Allah, sekat orang daripada terimanya ajaran agama Allah ni, dan juga mengkufuri Allah Ta'ala, tolak degilnya nak menerima agama Allah Ta'ala, sekat orang nak pergi Masjidil Haram, sekat dan juga keluar orang, perambat orang, halaukan orang lain daripada Masjidil Haram, ini dosa yang sangat-sangat besar. Nak dibandingkan yang tadi, soalan yang ditanya. Maka, tidak jadi masalah. Kami berperang masa bulan haram ini, tak ada masalah. Sebabnya perbuatan mereka itu menceroboh, itu lebih besar. Maka, kami sebagai membela diri, di bulan haram ini, bulan haram yang berperang, kami tak boleh berperang. Tapi, kami membela diri. Takkan kami nak leknya batai tekok kami di semelah, kan? Dipancung. Tidak. Kami kena lawan lah. Maka bila berlakunya peperangan, maka kami mesti kena sahut peperangan itu. Kan? Mana kami kena mempertahankan diri. Tapi bila berperang, ia tak ada jadi mempertahankan diri dah lagi. Kita mesti kena bunuh dia. Bila berperang, bukan kata kita tepis-tepis saja. Gocoh ni dia bukan kena tepis-tepis saja. Dia mesti ada masa kita kena pukul. Maka itu juga bukan semata-mata pertahanan gitu. Pertahanan kita boleh bunuh dia. Kita nak bertahan diri. Tapi nak bertahan diri itu, bila kita bunuh, kita boleh bunuh semua. Kita boleh bunuh semua. Dan bila kita start perang, maka tak ada istilah berhenti. Tak ada istilah berhenti. Sebab tu orang kafir dia tak boleh cabar orang Islam tu sampai tahap tu. Islam bila dah start jihad, tak ada berhenti dah. Orang tengok negara dah start dah jihad, tak ada berhenti. Mana sudah ada berhenti? Tengok mana di Syria ke, di Afghanistan ke, bila marinya
jihad dah start dah jihad, dia tak ada berhenti. Berhenti tidak, ada perdamaian lah, kena damai. Kena damai dengan orang Islam. Kerana musibah besarnya ke atas orang kafir. Orang kafir ni kalau tak kena kepada mereka ni musibah besar, dia tak akan nak berdamai. Dia tak akan berdamai. Dia akan terus lawan kita. Kalau dia rasa ada kuasa, dia akan terusnya memusnahkan kita. Sebab itulah last kali tu Amerika pun lari dengan gitu saja. Balik-balik dengan gitu saja daripada Afghanistan. Habis itu, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu, fitnah syirik. Fitnah sini, fitnah syirik dan fitnah kufur. Fitnah sini, fitnah kufur atau syirik. Kenapa disebut fitnah sini? Karenanya dia itu boleh memberi ujian, merosakkan agama seseorang Muslim itu. Dia bentuk memberi ujian. Memberi ujian terhadap iman seseorang Muslim itu. Sehingga menyebabkan seseorang itu boleh jadinya terkeluar daripada Islam. Setelah mananya mereka itu beriman seperti mana ayat yang akan disebutkan lepas ini. Jadi itu fitnah. Maka fitnah itu membawa bahaya yang besar, menyeluruh kena kepada orang Islam. Maka sinilah sebutnya wal fitnatu, bahaya besar yang dibawa oleh orang kafir itu sehingga membahayakan orang Islam, akidah umat Islam yang boleh membawa kepada syirik pada umat Islam, kufur kepada umat Islam itu akbaru, ia lebih besar minal qatl, daripada bunuh. Yang kita duduk bunuh pokok demo tu, berperang dengan pokok demo, tidaklah bersamaan. Setakat nak bunuh kamu tu tak ada masalah. Nak bunuh kamu tak ada masalah. Orang ni orang kafir takut. Orang kafir takutnya orang Islam berani bunuh orang kafir. Sebab orang Islam bila dia bunuh, dia tak ada rasa bersalah. Orang kafir dia bunuh, orang Islam dia rasa bersalah. Sebab tu kita tengoknya orang mereka mana pergi perang bunuh umat Islam, last kali dia pun mati bunuh diri. Ramai mana mati bunuh diri, depressionnya, gapanya, kerana mereka itu rasa bersalah yang amat sangat kerana membunuh seseorang. Orang Islam pula tidak gitu. Orang Islam, kita bunuh orang Islam, orang kafir ni, kita rasa macam ada utuh. Kita rasa ada utuh. Kita dapat pahala pula bunuh orang kafir. Jadi kita tak ada masalah dengan tengok darah ke, tengok manusia lain yang disembelih ke, tak ada masalah. Padahal kalau kita tengok kucing, kalau orang katak kucing pun kita rasa tak boleh dah. Tak boleh dah tengok orang pukul kucing. Kita nak pukul kucing pun tak tergamuk sampai setara tu. Kan? Nak sembelih kucing. Lagilah tidaknya kita nak sembelih kucing. Tapi dalam bab berperang jihad fi sabilillah, kita lebih tergamuknya terhadap orang kafir. Sampai kita boleh sembelih mereka. Kita boleh pancungnya mereka. Kerana apa? Kerana agama, kerana Allah. Kerana Allah kita sanggup. Walaupun kita rasa nak sembelih orang ni, nak pancung orang ni, bukan benda biasa. Kita sembelih orang, kita bunuh satu orang ni, kira-kiranya sampai bila-bila kita teringat kita bunuh orang tu. Tetapi umat Islam ni pelik. Allah Ta'ala bagi yang berjihad fi sabilillah, bila dia bunuh orang, dia tak rasa bersalah. Dia bunuh orang, dia tak rasa bersalah apa. Tak ada rasa bersalah apa. Masa dalam berperang. Itu dia bunuh yang benar lah. Kalau dia bunuh yang salah, tak boleh juga. Bunuh budak-budak ke, bunuh orang-orang yang lemah ke, itu sudah tentu dia sendiri akan menanggungnya perasaan bersalah dia tu sampai matilah. Sebab bunuh orang ni, masalah dianya, perasaan bersalah tu akan ada sampai mati. Kita bunuh seorang, akan rasa bersalah sampai mati. Kerana kita tengok orang, kalau kita tengok kita bunuh tu satu orang budak. Contohlah kita bunuh tu satu orang budak. Maka kita tengok orang ni. Orang ni, dia dulu mungkin budak masa tu. Ya. Ataupun orang ni, mungkinlah dia ni ada anak budak macam tu. Ya. Jadi setiap kali kita tengok orang, mesti saja kita ingat lagi orang tu yang kita bunuh. Kita akan ingat. Sebab kita bunuh dengan cara yang salah. Bighairil haq, dengan cara yang salah, tidak benar. Tidak betul. Cara yang tidak betul. Bila cara dengan tidak betul, akan rasa bersalah sampai bila-bila. Tapi kalau cara yang betul dengan jihad fisabilillah, tak akan rasa bersalah sampai bila-bila. Bahkan kita rasa senang pula bunuh orang kafir. Marilah ramai lagi kita nak sembelih lagi. Marilah. Mana gitu? Siapa gitu?
Tapi kalau bunuh orang lain, saja-saja gini kita tak dalam jihad, tidak di medan perang, nak bunuh orang kita takut. Nak bunuh orang kita takut dan kita akan rasa bersalah sangat kalau nak bunuh orang lain. Tapi dalam berperang tidak gitu. Dalam berperang, berjihad fisabilillah, tak ada langsung perasaan. Perasaan kita rasa bersalah terhadap membunuh orang-orang yang kafir itu, yang walaupun dia tu memang orang yang bersalah pun, kadang-kadang kita bunuh orang ni akan rasa bersalah. Lebih-lebih lagi kali pertama nak bunuh orang ke kerana dikatakan mana akan marinya perasaan yang menyesal yang parah lah bila kita bunuh seseorang. Tapi berjihad fisabilillah tidak. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan terus menerusnya mereka itu akan memerangi kamu sehinggalah mereka itu dapat mereka itu dapat mengembalikan kamu daripada agama kamu, mana meninggalkan agama kamu yang kamu anuti sekarang. Ini istata'u, sekiranya mereka itu mampulah. Rasa hebatlah maknanya. Kalau sekiranya mereka itu rasa hebat, mampu, rasa silakanlah. Kalau boleh. Silakanlah kalau boleh. Wa may yartadid minkum, dan sini ancaman. Tapi Allah Taala bagi ancaman, wa may yartadid minkum, barang siapa yang murtad di kalangan kamu, andi ni murtad meninggalkan agama dia, fayamut, lalu dia mati. Wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir murtad itu, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu terbatalnya amalan-amalan mereka di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni tetapnya neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka sampai bila-bila. Ayat yang seterusnya ayat tabsyir. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang yang berhijrah, wa jahadu, dan orang yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah Taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu yang ingin mendapatnya rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Taala itulah yang Maha Pengampun, yang mana Allah Taala boleh ampun yang semua dosa-dosa mereka kerana amal-amal mereka yang begitu besar itu. Rahimun lagi, Allah Taala itu Maha belas kasihan, Maha memberi rahmat kepada mereka, dan Allah Taala akan balas memberi rahmat yang besar kepada mereka di akhirat. Yas'alunaka 'anil khamril wal maisir, dan mereka itu akan bertanya kepada kamu tentang khamr. Khamr ni mana? Selimutan akal. Khamr ni mana dia? Selimutan akal. Mana? Iaitu mabuk lah. Kita panggil mabuk. Orang kita panggil mabuk. Dan khamar yang dia maksudkan ini segala lah yang mabuk. Sama ada dengan air ataupun tanpa guna air lah. Mana guna minuman lah. Sama ada guna minuman ataupun tak guna bentuk minuman pun tak kira lah. Mana sama juga. Kalau adanya sifat khamar. Satu lagi wal maisir, sifat mudah. Maisir ni mudah. Mudah menang, mudah kalah. Itu apa? Judi. Judi ni mudah menang. Mudah dapat untung. Rugi pun mudah juga. Kalau kalah tu rugi parah lah. Dan judi ni bentuk memperjudikan nasib. Biasanya bila sebut kata maisir ni mana benda yang berkaitan dengan nasib. Maka dia yang judi situ memperjudikan nasib dia. Nasib baik, kalau dia bernasib baik, dia dapat untung. Kalau tidak bernasib baik, maka dia dapat rugi. Maka bertanya tentang khamar dengan maisir. Maka jawab pada mereka. Ini soalan ni adalah soal soal ini berkaitan dengan keperluan. Soalan ini adalah berkaitan dengan keperluan. Mana kita rasa kena minum arak. Ada orang tanya, rasa tak boleh tak minum arak. Sebab apa? Sekarang ni musim sejuk. Musim sejuk kita nak kena panas tubuh. Nak kena panas tubuh, biasanya kita
Masa duduk dalam kafe dulu, panas tubuh dengan ara. Panas dulu dengan ara. Okay. Maka kami berhajat. Lepas tu maisir pula judi. Kami berhajat. Jadi berhajat sini berhajat macam mana? Berhajatnya kami nak bagi makan kepada anak bini tu. Nak bagi makan kepada anak bini nampak kelaparan rumah, maka kami judi. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang yang berjudi. Maka jawapan dia, qul fihima, qul katakanlah pada dia, pada mereka itu, fihima, pada keduanya itu, khamar dengan maisir itu, ismun kabir, dosa besar. Siapa buat dia, dosa besar. Siapa buat dia, ini dosa besar. Kena ingat, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaat buat manusia. Ada manfaat buat manusia tu ada. Ada. Mana tak nafi lah. Manfaat tertentu untuk manusia tu ada. Bagi sedap masak ke kalau guna air arak tu. Ataupun yang tadilah nak panaskan tubuh ke. Kan? Jadi ada manfaat sikit-sikit tu adalah. Tapi sini nak beritahunya, wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosa dia ni, kesalahan dia lah. Buat dia tu bersalah itu lebih besar daripada manfaat dia. Daripada manfaat dia, lebih besar dosa lagi. Maka, besar dengan kecil ni, kita ambil yang besar. Maka besar, maka haram. Mana kita tak boleh terkesan dengan kebaikan dia yang ada pada dia. Kebaikan pada dia tu tak ada nilai mana pun bila Allah Ta'ala katanya benda tu adalah dosa. Dan ia itu adalah bentuk bersalah. Bersalah sini berkaitan sama ada dengan bentuk kita dengan masyarakat ataupun kita dengan Allah Ta'ala. Salah. Kita dengan masyarakat dengan minum arak tu boleh jadi kita akan buat benda yang salah. Kan? Contohnya minum arak lepas tu cerai bini. Ada juga gitu. Minum arak bunuh orang. Ada juga gitu. Minum arak dia akan buat benda-benda yang tak patut. Kan? Benda-benda yang haram, benda yang jijik lagi. Maka dengan minum arak tu banyak punca yang boleh menjadi banyak dosa yang lain. Banyak perbuatan dosa yang lain. Jadi kebaikan apa? Kan? Yang nampak sikitnya nikmat. Tapi yang lain tak. Dan antara yang lain, minum dia. Okeylah, rasa mabuk. Selepas pada tu, sakit kepala. Mutah-mutah. Mana kita tak, mana kebaikan yang sekejap tu saja. Sementara tu saja yang nampaknya kebaikan. Lepas tu, hak judi. Judi lagilah. Hak jenis sistem judi, apa saja yang dia berjudi itu, dapatlah untung. Taing untung, maknanya bila dia untung, maknanya akan adanya orang yang rugi. Akan adanya orang yang rugi. Bila dia yang rugi, maka ada orang lain yang untung. Taing dia rugi itu, itulah masalah. Dan masalah boleh membawa kepada dosa-dosa yang lain. Dia akan buat benda-benda yang jahat pula kau selepas pada tu. Dia akan berhutang ceti kau ke apa pula kau kena. Nak bayarnya hutang judi dia kau. Lepas tu judi itu pula akan menyebabkan ketagihnya dia nak berjudi. Maka itu banyaknya keburukan. Banyak keburukan daripada kebaikan dia. Yang nampak kebaikan tu masa untung itulah nampak sedapnya. Untung. Dia biasanya tempat judi ni dia hak nak untung besarnya. Bukan kita nak untung besar. Tempat judi tu nak untung besar. Lepas tu dalam hal ini kita kena beringatlah. Semua perkara yang ada sistem judi. Apa sistem judi? Yang adanya gharar, adanya keliru. Kita dapat sesuatu yang macam lebih. Macam durian runtuh. Mati kita contoh dapat 500,000, dapat 1 juta lah apa. Kerana kita mati. Macam ni dipanggil memperjudikan. Kalau kita accident, tiba-tiba accident kita akan dapatnya beratus-ratus ribu, berjuta-juta kita akan dapat. Macam kaya raya ya. Tapi kita tengok yang kaya raya sungguhnya bukan orang yang mati tu. Orang kaya rayanya adalah ejen-ejen dia. Ejen-ejen yang bawa benda ni. Orang ni orang kaya raya, itu yang kita nampak.
Dan puak dia ni kaya pula, dia ni hak ejen bawah ni kaya, maka atas makin kaya, lepas tu hak atas kaya, bos, big boss dia tu makin kaya. Maka sistem dia tu adalah sistem piramid ya. Sistem yang jenis MLM ya, gitu ya sistem dia. Tak kira bab apa sekali. Dan ini berluasa di tempat kita. Jadi nampak manfaat pada setengah-setengah orang. Tapi nampaknya sebenarnya kali dosa itu lebih besar. Buat naya pada ramai orang untuk manfaat kepada segelintir orang. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan soalan lain pula, mereka bertanya pada kamu tentang kadar infak. Tentang kadar infak. Sebelum pada ni ada dah ya. Yas'alunaka madza yunfiqun, apa dan di mana. Kalau yang ni pula wa yas'alunaka madza yunfiqun, madza situ dengan mana, kadar mana. Kadar mana yang mereka itu perlu infakkan. Qul jawablah pada mereka, qulil af, iaitu yang lebih daripada keperluan. Yang lebih daripada keperluan, itulah infak. Nak infak yang lebih daripada keperluan itu. Secara sukarela lah. Mana secara sukarela. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allahum tatafakkarun. Demikian itulah Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kamu semua akan ayat-ayat la'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan yang kamu semua dapat berfikir yang benar yang mana. Ayat tu tak habis lagi. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, yakni likai tatafakkaru fi amri dunya wal akhirah. Likai ataupun litatafakkaru fi amri dunya wal akhirah. Itu supaya kamu tu dapat berfikir tentang urusan dunia dan juga urusan akhirat. Fikir ni biar fikir dua. Jangan fikir dunia saja, fikir dunia akhirat. Kebaikan ni kebaikan dunia dan akhirat. Jangan dunia saja. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka itu bertanya kepada kamu tentang anak yatim. Anak yatim ni maknanya budak yang kematian ayah dia. Dia kematian ayah dia, bukan kematian mak, kematian ayah. Kematian ayah yang mana dia tu masih lagi tidak akil balik lagi. Dia tidak akil balik lagi, maka itu dipanggil anak yatim lah. Jadi soalan yang bertanya sini adalah tentang baik buruknya urusan dengan anak yatim. Sebab nampak macam bahaya urusan dengan anak yatim ni, baik kita tinggal teruslah anak yatim. Gitulah. Kan orang ni kadang-kadang serabut. Bahayalah, susah nak jaga pasal anak yatim ni kan. Malah nak cara anak yatim. Maka soalan yang betul ginilah. Qul jawablah pada mereka, islahul lahum khair. Buat baik dengan mereka, baiki urusan mereka, iaitu khair, ada baik. Jangan risau. Jangan kamu rasa susah nak jaga anak yatim. Anak yatim ni, hak masalah dia adalah yang orang hantar di pusat anak yatim tu sebenarnya kali keluarga tak nak jaga. Budak tu bukan tak ada keluarga. Biasanya bukannya budak tu tak ada keluarga. Yang tak ada keluarga pun ada. Tapi kebanyakannya bukan yang tak ada keluarga. Ada je keluarga. Tapi keluarga tak nak jaga. Keluarga tak nak jaga. Jadi kita kalau adanya anak yatim siapa anak yatim? Contohnya anak saudara kita. Anak saudara kita. Siapa mati? Abang kita mati, adik kita mati. Yang mana abang kita mati, adik kita mati itu ada anak. Ya, ada anak. Kalau suaminya adik perempuan kita, suaminya kakak perempuan kita, itu tak ada masalah mana. Kalau adik perempuan kita mati, kakak perempuan kita mati, dia masih lagi ada pak. Mana tak jadi anak yatim. Jadi tak ada masalah itu. Jadi yang masalah sebenarnya yang berkaitan dengan yang sebelah pihak kita.
Ni yang paling utama lah, yang paling dekat dia panggil. Anak yatim yang paling dekat. Anak yatim yang paling dekat ni maknanya yang dalam keluarga kita yang tiba-tiba jadi anak yatim. Abang kita, adik kita, orang-orang dalam keluarga kita, adik-beradik kita, tak kira lah lelaki ke perempuan, yang sudah menjadi anak yatim. Anak saudara kita yang sudah menjadi anak yatim. Ataupun kita sebagai tok yang mana anak kita tu sudah mati, ada tinggalnya cucu, cucu kita tu jadi anak yatim. Cucu kita tu jadi anak yatim. Maka kita kena urus. Kita kena urus pasal dia. Jangan serah pada pusat jagaan anak yatim. Jangan. Kita yang urus. Pusat jagaan anak yatim tu bukan kewajipan dia nak jaga. Kita yang wajib jaga. Dan kita hantar situ, kita hantar mana kita lepaskan tanggungjawab lah maknanya. Sepatutnya kita jaga dia, biar dia ni duduk bersama dengan kita. Kerana dia tu, kalau kita ni pak saudara, kita ni ibarat ayah dia dah. Dalam hadis ada sebut, pak saudara ni ibarat bapak sungguh. Pak saudara ni ibarat bapak dia sendiri. Seperti itulah juga mak saudara dia ibarat mak dia. Kalau satu orang tu kematian mak, maka mak saudara dia tu adalah sebagai pengganti kepada mak yang sebenarnya. Begitu juga pak dia. Maka pak dia mati, maka pak saudara dia itulah sebagai ganti kepada kedudukan bapak dia yang sudah mati. Maka kita ni, hubungan kita dengan anak yatim tu kuat. Maka kita kena jaga ni. Jangan tinggal. Maka soalan ni lah yang ditanya. Maka dijawabnya, islahul lahum, baiki pulihnya hubungan anak yatim itu, pasal urusan anak yatim itu, khair, baiknya. Mana kebaikan yang banyak yang dapat hasil daripada kita bantu anak yatim di kalangan kaum kerabat kita ni. Wa in tukhalituhum, dan juga yang lain secara umum lah. Wa in tukhalituhum, dan sekiranya kamu mencampurkan mereka, yakni dalam bab makan dan harta, kamu campur sekali dengan kamu sebagai penjaga, sudah tentu dah gitu. Sebab nak beli makanan anak yatim tu, maka kamu campurkan sekali harta dia tu dengan harta kita. Yang mana untuk kita beli makanan lah, makna campur tu untuk kita beli makanan daripada dia. Jadi, sekiranya kamu mencampur dalam urusan makan dan harta, fa ikhwanukum, maka dia tu adalah saudara se-Islam kamu. Bila saudara se-Islam kamu ni, janganlah kamu buat benda yang tak betul. Dia ni adalah saudara se-Islam kamu, jagalah kalau bab makan, bab harta, bila bercampur, kena ingat. Walaupun boleh, tetapi kena ingat. Jangan kamu pula duk perhabis harta mereka. Jangan pula gitu. Biasa bab perhabis ni kerana anak yatim tu kaya lah. Anak yatim tak seperti miskin orang kita ni. Kadang-kadang duk fikir kalau anak yatim, anak yatim macam miskin je. Tidak. Anak yatim tu kalau pak dia orang kaya, mana mati dia tu anak yatim yang kaya. Anak yatim yang kaya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan kena ingat Allah Ta'ala lah yang mengetahui orang yang nak membuat kerosakan terhadap anak yatim, mufsida minal muslih, di kalangan orang yang nak buat baik kepada anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah Ta'ala kenaki, Allah Ta'ala boleh buat payah pada kamu. Boleh buat payah pada kamu dalam hal ni, jadi susah untuk kamu berurusan dengan anak yatim tu. Tapi tidak, Allah Ta'ala bagi mudah. Innallaha azizun, sungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa. Kalau ada siapa juga nak sanggup nak lawan Allah Ta'ala, nak lawan hukum Allah Ta'ala, kena ingat Allah Ta'ala lawan balik. Allah Ta'ala akan balas balik. Hakim lagi yang Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala menetapkan hukum itu sedemikian. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Sini pasal nikah pula. Sini berkaitan, ini pun sama juga dengan bab yang sebelum ni. Dia sebenarnya dia start daripada ayat yang 219 tu. Sini perkara yang berkaitan dengan dua belah pihak. Perkara yang berkaitan dua belah pihak. Minum arak kepada orang lain, judi, diri sendiri, keuntungan diri sendiri dan orang lain. Patut infak, orang yang memberi dan orang yang menerima.
Lepas tu sini pun juga hak pasal anak yatim dan pengurus anak yatim, kan. Lepas tu yang ni pula lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan yang nak nikah. Yang menikah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu wahai lelaki muslim bernikah dengan perempuan-perempuan yang syirik. Perempuan yang syirik hatta yu'min, sehinggalah mereka itu beriman. Mereka beriman, barulah kamu boleh menikah dengan mereka. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada satu orang perempuan yang syirik. Lebih baik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan yang syirik pada Allah Ta'ala itu, musyrik itu, perempuan yang musyrikah itu menakjubkan kamu, menyukakan kamu, kan? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kamu wahai wali-wali. Kamu sini mana kamu wahai wali-wali menikahkan anak-anak kamu, orang bawahan kamu itu. Orang bawah kamu itu, ni alih air. Buat air dulu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu wahai wali kepada perempuan muslimah itu. Wali kepada perempuan muslimah itu menikahkan dengan menikahkan perempuan muslimah itu dengan al-musyrikin, bakal lelaki dia yang syirik pada Allah Ta'ala. Hatta yu'minu, sehinggalah mereka itu, lelaki-lelaki itu yang musyrik itu beriman. Kalau dia beriman, bolehlah kamu nikah dengan dia. Dengan anak-anak perempuan kamu ke, orang bawahan kamu itu. Dan ingat, wala abdu mu'min, dan sungguhnya, seorang hamba sahaya lelaki yang beriman, lebih baik daripada satu orang lelaki musyrik yang merdeka. Walau a'jabakum, walaupun ia itu menakjubkan kamu. Walaupun lelaki itu menakjubkan kamu, tak penting. Tak penting pun. Kalau kamu rasa nampak hebatnya dia, nampak kamu suka terhadapnya, tidak bagus juga. Kerana Allah Ta'ala sudah beritahu, yang ini yang bagus. Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itu, pokok syirik ni, yad'una ila an-nar, dia menyeru ke arah neraka. Ulaika ni, mana pokok syirik ni, mereka itu menyeru ke arah neraka. Wallahu yad'u ilal jannah,
Dan Allah Ta'ala itu menyeru ke syurga. Wal maghfirah, dan keampunan. Biidnihi, dengan izin Allah, dengan taufik Allah. Wa yubayyinu ayatihi, dan dia memperjelaskan ayat-ayatnya linnas, kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan yang mereka itu mengambil peringatan. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka itu bertanya kepada kamu tentang hukum perempuan yang datang haid. Qul huwa adhan, katakanlah ia adalah adhan, kotoran. Haid ni adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menghindarinya perempuan fil mahid, ketika dia mari dalam keadaan kotor. Haid kotor itu. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu menghampirinya mereka yang kotor ini, hatta yatuhur, sehinggalah dia itu suci. Ya, simpelnya, mudah ya. Mana dia dalam keadaan kotor, jangan kamu menghampirinya sehinggalah mereka itu suci. Hampir ni mana bukan duduk dekat dengan dia. Sini dengan mana jima'. Jangan kamu berjima' dengan dia sehinggalah dia suci. Maknanya hukum sini haramnya berjima' ketika mari haid. Ketika haid maka haramnya jima'. Jima' sini maksudnya di tempat itu saja. Yang selain pada itu tak ada masalah. Seperti mana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah. Hanya di kawasan itu saja. Sehingga dalam riwayat hadis ada beritahu dicawatkan kawasan kemaluan, kemudian yang lain daripada itu tidak ada masalah. Maka yang lain pada itu, kalau nak jima', maka jima' itu mesti kena syarat suci. Perempuan itu suci. Masa dia kotor, jangan. Fa idza tatahharna, bila perempuan yang kotor itu jadi suci dah, fa'tuhunna, maka bolehlah kamu mendatangi mereka. Kamu situ mana lelaki lah. Mendatangi mereka perempuan itu min haitsu amarakumullah, dari tempat. Min haitsu sini dari tempat. Dari tempat ataupun pada tempat. Min situ dengan mana fi. Min situ dengan mana fi. Pada tempat. Fi maudhi'in, pada tempat. Pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan buat kamu. Yakni pada tempat sini fi qubul. La fi dubur. Mana di kawasan kubul saja, bukannya dubur. Innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, yang berkembali pada Allah Ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala cinta kepada orang yang suka bersuci. Nisa'ukum harthul lakum, kerananya sini ilah. Jumlah sini adalah jumlah ta'liliyah, ilah dia, alasan dia. Nisa'ukum, isteri-isteri kamu itu sebenar kali, harthul lakum, iaitu maudi'u zar'ikum. Maudi'u zar'ikum, iaitu tempat tanam kamu. Isteri kamu itu adalah tempat yang kamu nak tanam benih kamu. Tu mana dia? Dia tanam sini mana tanam benih. Mana isteri kamu itu adalah tempat kamu untuk kamu tanam benih ke dalamnya. Fa'tu harsakum, maka hendaklah kamu mendatanginya, yakni hendaklah kamu memasukkan benih kamu itu annasyitum, sebagaimana yang kamu suka, tak ada masalah, tapi biarlah masuk pada tempat dia. Biarlah masuk pada tempat dia. Jadi masuk pada tempat dia, yakni la fid dubur, bukan ke dalam dubur. Wa qaddimu li anfusikum, dan hendaklah kamu mendahului li anfusikum, untuk diri kamu sendiri. Yakni yang pentingnya untuk amal-amal soleh, itulah yang kamu perlu utamakan. Wattaqullah, dan hendaklah kamu jaga hukum Allah. Wa'lamu, dan hendaklah kamu tahu annakum mulaqu, sesungguhnya kamu semua mulaqu, akan bertemu dengan Allah Ta'ala esok. Wa basyiril mu'minin, dan bagilah berita gembira kepada orang mukmin, karena esoknya mereka itu akan mendapatnya balasan nikmat. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, wallahu samii'un 'alim. Dan sini pula kehidupan kita ni, wala taj'alullah, kamu janganlah mengadakan Allah. Mana mempergunakan Allah lah mana? Jangan kamu mempergunakan Allah urdatan. Urdatan sini illatan mani'atan. Urdatan sini dengan mana illatan mani'atan, alasan untuk tolak. Sebagai alasan untuk tolak.
li aimanikum kerana sumpah kamu. Kerana perbuatan sumpah kamu. Antabarru ya kerana kamu sumpah itu tak naknya antabarru tak nak buat baik. Mana halangannya dengan kamu bersumpah, yang mana kamu bersumpah tu tidak mahunya buat baik dan tidak mahunya bertakwa dan tidak mahunya buat mengislahkan, mendamaikan di antara manusia dengan cara menggunakan sumpah tidak mahu buat. Sumpah sebagai penghalang. Penghalang kamu nak buat baik, penghalang kamu nak bertakwa, penghalang kamu nak berislah di antara manusia. Jangan kamu guna sumpah atas nama Allah. Jangan kamu sumpah guna atas nama Allah. Yang mana Allah Ta'ala tak ada kaitan pun dengan itu, kamu guna Allah. Kamu sumpah demi Allah, aku tak nak buat. Sumpah tak nak buat benda kebaikan. Jangan guna. Jadi guna sini maksud dia mempergunakan Allah Ta'ala seolah-olah gini jadi. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu tak buat baik tu? Kenapa kamu tak buat baik? Aku nak buat baik sangat, tapi aku dah bersumpah dah dulu. Aku dah bersumpah dah dulu, tak nak buat. Tak nak buat. Ataupun hukum Allah Ta'ala tu yang berkaitan, yang jaga hukum Allah Ta'ala, ada setengah-setengah perkara tu. Dulu, bukan aku tak nak takwa. Bukan aku tak nak jaga hukum tu. Tapi aku ada sumpah. Lepas tu nak buat baik dengan orang ramai, nak mendamaikan orang ramai pun, gitu juga. Guna alasan yang sama. Aku dah sumpah dah. Sumpah jadi tak nak. Jadi aku malah campur lah. Malah campur lah dengan urusan orang ni, aku malah campur. Maka sumpah gini yang tak boleh. Sumpah gini, guna nama Allah. Guna nama Allah untuk alasan yang tidak baik. Maka cara dia, kena bayar kifarah sumpah. Orang yang bersumpah gini, dia kena bayar kifarah sumpah dan dia haram melaksanakannya. Haram melaksanakannya dan dia wajib membayar kifarah sumpah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Ta'ala tidak akan menghukum kamu billaghwi kerana tidak sengajanya kamu fi aymanikum dalam bersumpah kamu itu. Walakin yu'akhidukum akan tetapi Allah Ta'ala akan mengazab kamu bima kasabat qulubukum dengan yang dikosatkan, yang diinginkan oleh hati kamu, yang diinginkan oleh hati kamu, yang dimaksudkan oleh hati kamu. Mana yang kamu sumpah tu adalah yang mari daripada hati kamu, memang kamu nak sumpah gitu. Kalau yang kamu silap, yang tidaknya dengan tidak sengaja, itu tidak mengapa. Kalau yang dengan sengaja, maka akan dihukum. Maka kena bayar kifarah sumpah. Kena bayar kifarah sumpah. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, laginya Allah Ta'ala itu Maha Penyantun. Penyantun sini maknanya Allah Ta'ala itu sabar, maha tabahnya Allah Ta'ala akan pelakuan buruk manusia ataupun maksiat manusia, kemungkaran manusia. Yang mana Allah Ta'ala tahan sabar
memberi tangguh, tidak segera memberikan azab kepada mereka. Kemudian sebut sampai pasal sumpah lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang-orang yang yu'luna, ila. Yu'luna ni ila. Ala yu'lu ila. Ala yu'li ila. Ala yu'li ila. Ala yu'li ilaan. Itu dengan makna bersumpah tidak mahu berjima isteri. Bersumpah tidak mahu jima isteri. Bersumpah tidak mahu berjima isteri ini adalah satu amalan jahiliah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala nak marah kepada isteri, nak marah sangat, maka sumpah, demi Allah aku tak si jimat dengan kamu. Demi Allah aku tak nak jimat dengan kamu. Maka ini adalah satu hukuman beratlah. Sumpah gini, buat gini ni satu hukuman yang berat. Dan zaman dahulu kala pula, zaman jahiliah dulu, bila bersumpah gini maksud dianya adalah cerai. Maksud dia adalah cerai. Jadi dia tak nak jima. Tak nak jima ni apa lagi? Okay. Mana aku sampai bila-bila aku tak nak jima dengan kamu. Jadi bila sebut kata tak nak jima dengan kamu ni, mana isyarat kepada dia tu sudah diceraikan tanpa bertali. Mana masih lagi ada pertalian pernikahan tapi tidak jima, mana tidak ada hubungan yang sebenarnya nikah. Kerana nikah tu mana dia jima dah. Nikah tu mana apa? Nikah tu dengan makna jima. Mana pernikahan itulah sendirinya adalah jimat dia. Jadi dia meneruskan pernikahan dia tanpa jima, mana seolah-olah nikah tanpa nikah. Nikah tanpa nikah. Jadi macam mana? Lilladzina yu'luna min nisa, orang-orang yang mengadakan sumpah tidak mahu menjimatkan isteri-isteri mereka. Tarabbusu arba'ati ashhur, dia kena tahan diri selama 4 bulan. Dia kena tahan diri selama 4 bulan. Mana tarabus, mana dia diberi tangguh 4 bulan. Diberi masa, diberi eddah lah mana pada dia. Diberi eddah kepada dia 4 bulan. Siapa lelaki itulah? Diberi eddah kepada lelaki itu 4 bulan. Fa'ifa'u, maka sekiranya mereka itu rujuk kembali. Rujuk kembali sini, fa'u sini maknanya jima. Fa'u sini maknanya kembali. Kembali sini apa? Kembali sini jima dengan isteri dia balik. Mana kalau dia nak menghapuskan ilak ni, nak menghapuskan sumpah tak mahu jima ni, dia hanya perlunya melakukan jima saja. Dia hanya perlu melakukan jima dengan isteri dia saja. Maka jima itu sebagai bukti dia itu sudah tidak berilak lagi. Dan itu cara kita merujuk daripada ilak. Cara merujuk daripada ilak. Kalau dengan kata-kata tak cukup. Kata-kata saja tak cukup. Dan dalam bab ini juga sama dalam bab cerai. Cerai. Setengah orang itu dia cerai isteri dia. Lepas dia cerai isteri dia, soalan. Macam mana dia nak merujuk isteri dia? Yang mana dalam tempoh edah. Dalam tempoh edah. Macam mana? Maka selagi masih lagi dalam edah tu dia kena rujuklah. Selagi masih lagi tu dibenarkan untuk dia merujuk isteri dia. Cara dia merujuk isteri dia ada 2 cara. Satu dengan kata-kata, satu dengan jima. Jadi pendapat ulama mengatakan kalau sekadar mulut saja tanpa jima tak sah juga. Maka mesti dengan jima. Dan ada sebahagian lagi mengatakan mulut saja sudah mencukupi. Mulut saja dah mencukupi. Ada yang lain pula kata mulut saja tanpa jima tak mencukupi. Jima tanpa mulut mencukupi. Baik ke tak tu? Jima saja tanpa mulut. Mana tanpa beritahu. Saya rujuk kamu. Tanpa beritahu itu. Mencukupi. Kalau jima saja. Tapi kalau mulut saja aku kembali pada kamu.
Tapi tanpa jima' tak cukup. Tak cukup. Tak cukup sebagai sahnya merujuk. Ini pendapat di kalangan ulama lah. Walaupun dengan mulut tu kira-kira mazhab Syafi'i pun dah cukup dah kira-kiranya. Tapi cukup dengan tidak dizahirkan dengan jima' pernikahan yang tidak sebenar. Sebab nikah kalau tanpa jima' apa dia? Nikah tu sendiri dengan mana jima' tu. Maka sinilah dengan mana kembali fa'u sini dengan mana kata kiasan. Kembali sini kata kiasan bagi kembali berjima'. Iaitu mereka merujuk balik kata-kata sumpah, iaitu menarik balik ya, dia tarik balik sumpah dia itu dengan berjima', dengan watik lah mana dia panggil, bersetubuh. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha belas kasihan. Kemudiannya wa in azamut talaq. Wa in azamut talaq, dan sekiranya mereka itu yang bersumpah ilah itu niat dia adalah talak, maka talak maka jatuh talak. Talak maka jatuh talak. Kena ingat. Kalau talak maka jatuh talak. Cerai mana jatuh cerai. Sebab kata-kata dia tu adalah kata kiasan dah. Tapi kiasan yang tidak jelas. Bila kiasan yang tidak jelas, hukum dia tertakluk pada hati. Kalau kiasan tu jelas, maka jadi. Kiasan tu dengan makna jelas. Saya lepaskan kamu. Lepas ni makna cerai lah. Saya lepaskan kamu. Mana lepaskan kamu, makna cerai. Sebab tu lelaki, perkataan-perkataan yang seumpama gitu, jangan sebut depan isteri. Jangan sebut. Sebab bahaya. Takut kita, time kita marah, kita pergi sebut benda tu. Jangan sebut. Patai lepah ke, apa saja perkataan kiasan ke, yang merujuk kepada kita cerai dia. Sebab orang lelaki ni biasa, mulut dia boleh jaga. Orang lelaki ni mulut dia boleh jaga. Sebab dia lah hak pegang apa ni, kuasa lah dia panggil, pegang kuasa cerai. Pegang kuasa cerai ni suami. Dan suami ini Allah Ta'ala buat dia seorang yang mudah berfikir. Dia nak bercakap apa-apa pun mesti melalui fikiran dia. Dia bukan sebut dulu baru fikir. Tidak. Dia fikir terlebih dahulu barulah dia cakap. Lebih-lebih lagi dalam urusan penting yang sebegini, dalam hal bab cerai. Dalam hal bab cerai. Fa inna Allah Sami'un alim, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui hakikatnya. Sami'un mendengar, lagi Maha mengetahui, situ mana Maha tahu sungguhnya Allah Ta'ala. Tengok pun Allah Ta'ala dengar semua sekali apa yang dia kata, Allah Ta'ala tahu. Bila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala boleh hukum. Alim lagi Allah Ta'ala tahu. Yang mana Allah Ta'ala tahu apa yang diperkatakannya, maksudnya apa, semua sekali Allah Ta'ala tahu. Maka bila tahu tu makna hukum cerai, maka jatuh cerai lah. Dan kalau cerai itu sudah kali kedua dah, maka itu cerai yang lah. Kalau cerai kali ketiga, maka itu talak bain. Talak bain ni mana talak putus getah. Kalau Kelantan panggil putus getah, putus. Kata ini dia panggil putus, bain, talak bain. Talak bain ni mana ada edah tapi edah tak boleh rujuk. Ada edah tu untuk kosongkan rahim saja daripada benih kita. Dan tak bolehnya rujuk sama sekali dah. Sehinggalah nikah dengan hak lain seperti mana akan disebutkan ayat-ayat yang selepas pada ni lah. Kemudiannya, wal mutallaqatu yatarabbasna, ni kita sambung malam nanti insya-Allah. Kita tengoknya ayat surah Az-Zumar pula.